Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ini adalah kelas RBT 305. Kelas kita sepatutnya jam 12.30. Okey. Sekarang dah 12.35. Biasa memang saya bagi 5 minit lah untuk kawan-kawan kita bersedia. Tapi nampaknya hari ni semua busy kot. Tak ada seorang pun. Tapi tak mengapa, kelas kita tetap jalan macam biasa. Sebab saya ada buat rakaman bagi sesi ini ya. Saya ada buat rakaman bagi sesi ini bermaksud kamu akan tengok YouTube lah. Kamu akan tengok YouTube lah. Okey. Baik, sebentar saya tukarkan paparannya terlebih dahulu sekejap Oh, sebelum terlupa, saya nak tunjukkan kita punya tugasan minggu yang lalu. Okey, di paparan sekarang ini, okey, minggu lalu kita sepatutnya buat pengukuhan quizzes Saya buat latihan pengukuhan quizzes, tapi malangnya tak ada orang join. Actually ada satu orang kawan kita join. Kita tengok di skrin sekarang ni. Kalau kamu lihat ada 2 penyertaan. Satu tu contoh saya buat. Yang kedua ni Nabil join. Okey. Nabil ada join. Malangnya Nabil join pun Nabil jawab 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan, lepas tu dah tak jawab dah. Saya semua sekali ada 20 soalan. Kawan-kawan yang lain pun nampak gayanya tak berjaya online langsung dalam masa seminggu ni. So tak boleh nak ikut quizzes kita ya, tak ada online lah, tak masuk. Jadi tak mengapa, quizzes ini masih diteruskan. Kamu boleh ambil bila-bila masa sahaja. Okey, linknya dah ada di dalam post yang saya berikan dalam channel Telegram saya dan juga di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Okey. Jadi anytime boleh pergi semula kepada post tersebut dan tengok link quizzes. Anytime kamu boleh ambil dia sebagai ulang kaji lah. Okey. Itu kita punya tugasan minggu yang lalu. Saya harap lebih ramai kawan-kawan kita dapat join. Seperti biasalah, kita tak bolehlah jadikan pandemik ni alasan apa saja. Kalau tidak, kita tak buat apa-apa lah. Okay? Jadi itu usaha kita masing-masing. Baik, saya harap kawan-kawan boleh teruskan berusaha untuk cuba ikuti sesi PDPR kita ini ya. Tak kisahlah apa-apa cara sekalipun ya. Yang kamu sedia maklum, kelas kita gabungan. Okey. Kita ada sesi Google Meet, kita ada rakaman yang boleh kamu tengok semua di YouTube, dan juga kita ada note bertulis saya. Jadi kalau kamu tak boleh tengok YouTube sekalipun, kamu ikut baca note bertulis saya dan kamu tetap sepatutnya boleh buat latihan di dalam buku tulis. Okey, kecuali macam minggu lalu lah. Minggu lalu kita buat interaktif guna quizzes, so memang kamu terpaksa online lah. So dia kalau tak boleh online, memang tak boleh lah ikut quizzes kita. Itu sebab dia latihan pengukuhan dalam talian lah ya. Tetapi tugasan dalam buku tulis kamu sepatutnya tetap boleh buat. Okey. Baik, baik, kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Okey. Saya tukar sebentar paparannya. Sekejap. Kita ubah paparan sebentar Okey, kita nak tengok indeks terlebih dahulu. Indeks buku tulis kita. Okey, sekejap saya cari dulu indeks. Okey, indeks kita. Okey, kelas minggu lalu kita tak tulis indeks lah. Okay, sebab kita tak buat tugasan dalam buku tulis, kita tulis quizzes sahaja. Okey, jadi saya letakkan di sini. Okey, minggu lalu adalah kelas ke-6, minggu ke-8. Tarikh dia 12 quizzes saya tulis sini.
minggu lalu, minggu ini. Okey, bilangan ke-7, minggu ke-9, hari ini 16 bulan 3. Tajuk kita adalah 1.1.1 ya. Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey. Okey, jadi saya harap kamu boleh tulis di dalam indeks. Saya pun tulis, kamu pun tulis jugalah. Okey, indeks dalam buku tulis kita iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Oh, tertinggal A. Mekatronik. Okey, mekatronik. Jadi itu tajuk kita hari ini. Okey, saya harap kamu boleh tulis di dalam bahagian indeks ni, penting supaya kita boleh keep track kelas kita setiap minggu. Baiklah, kita terus sahaja tengok tajuk kita. Ringkas-ringkas sahaja hari ini. Okey. Tajuk kita okey. Jadi kita mula tempoh hari dengan bab 3. Sekarang ni kita patah balik kepada bab yang pertama lah ya. Bab yang pertama, tajuk besar dia aplikasi teknologi. Okey. Muka surat 1 ya. Tajuk kecil kita adalah reka bentuk mekatronik. Okey, kita akan lihat satu persatu lah hari ini. Saya buat sedikit penerangan. Kemudian seperti biasa, kita ada beberapa soalan yang akan 2 in 1 sebagai soalan dan juga note kita di dalam buku tulis ya. Okey, baik, kita terus sahaja kepada tajuk kita, pengenalan. Kita lihat bab pertama, aplikasi teknologi. Okey, kita tengok buku teks dulu, apa yang buku teks bagi tahu kita. Kemudian saya cuba ulas sikit-sikit berkaitan dengan topik ini. Okey, mari kita lihat ya. Bab pertama, aplikasi teknologi. Dia kata apa? Rutin kehidupan manusia sebenarnya telah lama dipengaruhi oleh teknologi. Betul ke tidak? Kehidupan seharian kita, di keliling kita penuh dengan teknologi. Sedar atau tak sedar. Dapur yang memasak ataupun teknologi lah. Ya. Zaman dulu-dulu manusia masak pakai kayu api. Jadi manusia dah maju, cipta satu produk iaitu dapur menggunakan bahan api gas. Jadi kita pun boleh masak di dalam rumah dengan selesa. Itu teknologi lah tu. Okay? Jadi memanglah kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi. Okey, dia kata apa lagi? Saya baca, saya zoom sikit, besar sikit. Oleh itu, berbagai produk yang bermanfaat kepada manusia telah dihasilkan dengan mengaplikasikan teknologi. So, kita ada teknologi, manusia cipta banyak produk-produk yang boleh membantu urusan kehidupan manusia seharian menggunakan teknologi-teknologi ini. Okey, dia kata apa? Anda telah diperkenalkan dengan reka bentuk mechanical. Dah belajar. Reka bentuk elektrik pun sudah. Reka bentuk elektronik pun sudah semasa di tingkatan 2. Okey. Dalam bab ini pula anda akan diperkenalkan dengan reka bentuk mekatronik. Ini baru tajuk kita, mekatronik. Okey. Tak apa, pelan-pelan kita tengok. Dia kata apa? Produk mekatronik boleh berfungsi secara automatik atau separa automatik. Produk akan mula melakukan kerja apabila switch ditekan atau penderia, satu lagi perkataan baru kita, tertentu diaktifkan. Produk akan berhenti dengan sendiri setelah tugasan disempurnakan. Tak mengapa, kita dengar, kita tengok dulu. Sekejap lagi kita tengok contoh, kita akan lebih faham. Okey, perhatikan di sekeliling anda dan kenal pasti produk mekatronik yang digunakan setiap hari. Bagaimanakah produk mekatronik tersebut mampu membantu anda dalam kehidupan harian? Okey, sekejap lagi kita tengok sama-sama ya. Baik, saya pergi muka surat seterusnya, ada beberapa gambar diberi kepada kita ya, produk-produk yang menggunakan teknologi, produk-produk mekatronik.
Ini apa? Drone. This one printer. Lepas tu kita ada kereta kawalan jauh, remote control car. Kemudian kita ada di sini mesin basuh. Okey, ini semua adalah produk-produk yang mengaplikasikan sistem mekatronik, ya. Okey, baik, tak apa. Sekejap lagi kita tengok lagi banyak lagi contoh. Okey, seterusnya untuk 1.1 reka bentuk mekatronik, okey, masih lagi di dalam pengenalan. Ini banyaklah perkara yang kita tahu, yang kita perlu tahu. Dia cakap di sini apa, tengok. Yang pertama, menyatakan maksud reka bentuk mekatronik, mengenal pasti elemen mekatronik. Banyak ni. Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, inilah soalan-soalan nanti yang akan ditanya semula kepada kita. Jadi kita kena tahu, ya, setiap satu daripada ini. Tajuk ini agak panjang, kita akan ada beberapa minggu lah untuk kita selesaikan tajuk ni. Baik, saya teruskan lagi. Okey, kita masih lagi di dalam pengenalan, ya. Okey, dia bagi tahu kita apa, sambungan daripada yang tadi. Teknologi telah terbukti banyak membantu memudahkan kehidupan manusia. Oleh itu, semakin maju sesebuah masyarakat, semakin banyak rutin kehidupan seperti cara bekerja, berehat, belajar, berhibur dan sebagainya dipengaruhi oleh teknologi. Memang betul lah, ya. Kehidupan kita seharian sekarang ni semuanya terlibat dengan teknologi. Tanpa teknologi, kita balik kepada zaman batu lah, ya. Tak ada apa-apa, ya. Okey. Semasa di tingkatan 2, anda telah mempelajari tentang aplikasi teknologi seperti reka bentuk mekanikal, ni dia ulang balik lah, reka bentuk elektrik, dah belajar, elektronik, itu semua dah belajar. Dalam bab ini pula, pengetahuan anda tentang semua aplikasi tersebut akan digabungkan. Ini perkataan dia. Digabungkan dengan sistem kawalan dan pengatur caraan. Kita nak gabungkan semua itu, gabung dengan sistem kawalan dan pengaturcaraan bagi menghasilkan reka bentuk produk mekatronik. Okey, so pendek kata, gabungan semua teknologi yang kita dah pelajari pada tahun lalu, terutamanya mechanical, elektrik, elektronik, gabung dengan sistem kawalan dan pengaturcaraan, jadilah satu sistem baru yang dipanggil sistem reka bentuk produk mekatronik. Itu hasil gabungan ke semua itu tadi. Okey, baik, kita tengok contoh-contoh apakah produk-produk mekatronik yang ada di sekeliling kita, ya, yang kita pernah tengok lah, ya. Kita lihat di sini. Okey, soalan saya tanya ini bukan soalan nak salin, tidak. Kita nak tengok sahaja yang ini. Sekejap lagi soalan 1, soalan 2 baru saya bagi tahu. Okey, bagaimanakah produk mekatronik mampu membantu manusia dalam kehidupan harian? Kita lihat seperti yang kita kata tadi, ada banyak produk. Kita lihat satu persatu. Ini contoh gambar dalam buku teks dia bagi kita. Yang pertama, mesin fotokopi, mesin fotostat. Okey. Jadi sebenarnya macam mana nak kenal pasti? Kalau kita lihat, saya tunjuk kat kamu dekat sini, ya. Kalau kita lihat berkenaan dengan produk-produk ni, kita nak faham dia senang sahaja. Mekatronik. Dalam buku teks pun dia bagi tahu. Dia bagi tahu dekat sini. Saya tunjuk. Tengok perkataan dia tu. Nampak ni? Info bestari ni dia tersorok sikit tapi dia bagi tahu kita. Istilah mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan, iaitu meka, daripada perkataan mechanical, sebenarnya mechanical, kemudian dan tronic, daripada perkataan elektronik, gabungan mechanical dan elektronik. Mechanical ni kita faham dia apa? Mechanical ni mestilah sesuatu yang melibatkan pergerakan, yang ada pergerakan, ya. Bila satu produk itu menggunakan elemen mekanikal, maksud dia adalah komponen yang bergerak di dalamnya, secara fizikalnya dia bergerak, itu mekanikal lah, ya. Elektronik pula, elektronik semestinya menggunakan tenaga elektrik, elektronik semestinya menggunakan komponen-komponen elektronik, dan elektronik juga dia ada hubung kait ataupun adalah elemen-elemen kawalan
kawalan dan pengaturcaraan. So gabungan ini dia akan jadi sebagai produk yang baru ataupun reka bentuk mechatronic dipanggil. Okey. Baik, kita lihat produk. Jadi produk kita ni dia mestilah satu produk yang ada pergerakan dan dia dikawal melalui sistem elektronik, sama ada dia automatik, ini bagi tahu kita tadi, ataupun separa automatik. Kita lihat satu persatu, kita lihat. Yang pertama, mesin photostat. Ada tak komponen yang bergerak di dalam dia? Kita tak nampaklah mesin ni bergerak kan. Mesin ni memang tak bergerak, dia statik dekat sini. Tetapi komponen di dalam dia ini banyak yang bergerak. Ada roller dan sebagainya. Dia tarik kertas dia masukkan dalam ini, dia print, dia keluarkan kertas melalui sini. Okey. Jadi ada sistem yang bergerak. Yang bergerak itu kita panggil sistem mechanical. Elektronik pula bagaimana? Biasanya dia ada produk mechatronic ini, dia mesti ada papan kawalan di mana kita boleh set dia, kita tekan switch dia macam ni lah. Kita nak photostat berapa helai, berapa terang kita nak photostat, kita pun tekan program dia, kita tekan, dia pun akan print. So ini adalah salah satu contoh produk sistem yang menggunakan sistem mechatronic. Okey, laju-laju je, kamu dapatlah sikit-sikit konsep dia begitu. Lift bergerak tak? Lift bergerak, naik dan turun. Apakah dia punya kawalan dia? Kawalan dia pun kita boleh panggil separa automatik lah. Kita kena tekan. Kalau kita tak tekan button, contoh kita mesti tekan button kat sini. Kita tekan dah button kat sini, barulah dia punya pintu lift terbuka. Kalau lagi tak tekan, kita berdiri kat sini tapi kita tak tekan, adakah pintu dia akan terbuka dengan sendiri? Tak akan terbuka kecuali ada orang tekan. Kita dah masuk pun kita kena tekan tingkat berapa kita nak pergi. So dia separa automatik lah dan dia bergerak atas dan bawah. Lagi kita tengok palang automatik. Ini banyaklah di shopping complex. Kita nak masuk, kita sampai kereta kita ambil tiket, palang pun dibuka. Kita nak keluar, kita masukkan semula tiket, palang pun dibuka. Tu palang automatik. Kita lihat lagi beberapa produk-produk lain. Yang ini saya Google saja gambar-gambar dia. Pintu sliding door automatic di Aeon, di Tesco, banyak shopping complex. Adakah kita tekan switch apa-apa? Tak ada switch. Jadi bermaksud dia memang automatik, bukan separa lagi, dia automatik. Jadi macam mana dia boleh jadi automatik? Dia ada yang dipanggil sebagai penderia. Penderia ni biasanya ada di atas pintu ni, kamu boleh perhatikan. Bahasa Inggeris dipanggil sensor. Jadi apa sensor ni buat? Sensor ni kesan ada tak pergerakan. Jadi bila kita jalan, kita hampir dengan pintu, pengesan ini ataupun penderia tadi ni mengesan kita, dia pun buka pintu, automatik buka pintu, kita pun boleh lalu. Kemudian tak ada pergerakan, pintu pun tutup. Jadi ini biasalah ni, dah lama dah teknologi ni, kita pun guna dah pakai dah banyak tahun dah kan. Jadi kamu tengok sendiri, adakah pengesan ini terlampau pintar? Tak juga, tetapi dia cukup pintar lah untuk dia tahu ada objek yang melintas. Kalau kamu duduk di depan Tesco, kamu tengok kadang-kadang ada kucing lalu. Kucing lalu, pintu dia terbuka tak? Terbuka. Sebab dia tak kenal manusia ke kucing ke kan. Walaupun dia pintar, dia tak kenal. Cuma dia tahu ada objek yang bergerak. Ada objek bergerak, dia akan sentiasa terbuka. Kadang-kadang di shopping complex, kamu perhatikan ada orang dia parking troli dekat depan ni, tapi tak ada orang, tapi ada troli. Apa berlaku? Pintu dia pun akan terbuka juga. Sebab dia mengesan pergerakan. Ada sebarang objek yang bergerak kat hadapan pintu ni, dia akan terbuka dengan sendirinya. So itulah pengesan ataupun penderia. Perkataan dalam buku teks dia guna adalah penderia. Bahasa Inggeris kita panggil sensor. Baik, kita lihat lagi produk lain. Drone. Drone, semestinya drone bergerak lah kan, boleh terbang. Jadi banyak teknologi yang terlibat di sini. Drone dah dia boleh terbang. Kita kawal dia menggunakan dia punya pengawal lah, controller. Dia ada pengawal. Ada juga sesetengah drone yang kita hanya boleh kawal dia menggunakan
telefon saja. Pakai telefon pun boleh control drone. Jadi dia banyak teknologi di situ. Ini juga adalah salah satu produk Mechatronic. Okay, kita lihat lagi seterusnya. Apa ni? Ini adalah dipanggil smart vacuum cleaner, ya. Jadi penyapu, smart sweeper, smart vacuum cleaner, ya, penyedut hampa gas yang automatik bergerak sendiri di dalam kawasan. Kalau kita pasang kat ruang tamu rumah kita, dia akan bergerak sendiri di dalam kawasan ruang tamu rumah kita tu. Sekiranya ada habuk, dia akan cuci automatik. Kalau dah bersih, dia pun duduk simpan balik charge. Okey. Jadi ada lagi habuk, dia pun keluar sendiri jalan. Okey. So dia bergerak. Okey. Dan ada program dia di sini, kita boleh set dia masa berapa tempoh lama dia bergerak. Okey, adakah setiap 5 minit dia akan pusing, adakah sejam sekali, sejam 2 kali. Kita boleh set dia di situ. Okey. Baik, kita lihat lagi seterusnya. Okey, ini kita lihat. Okay, jaranglah kita nampak di Malaysia ni, tapi mungkin ada tempat yang dah pakai. Okay, vending machine. Vending machine selalu kita tengok vending machine di shopping complex dia tak bergerak kan. Ada je kat tepi tu jual air. Biasanya kat Malaysia ni jual air lah, ya. Tetapi vending machine yang lebih canggih, dia boleh bergerak. Dia bergerak lalu jalan di dalam shopping complex. Kalau kita nak beli, kita pun pergi dekat dia, tekan apa kita nak beli, masukkan wang dan sebagainya, dan kita boleh membeli barang tersebut. Okey. Seterusnya lagi, kita lihat lagi. Okey. Sebenarnya teknologi-teknologi Mechatronic ini telah lama dan banyak digunakan di kilang-kilang. Ini adalah lengan robot. Lengan robotik digunakan di dalam industri untuk membuat kereta. Jadi dia membantu kilang-kilang dapat melakukan operasi dengan lebih cepat dan cekap lah, ya, dan lebih selamat sebenarnya. Jadi dia kurang menggunakan tenaga manusia. Kerja-kerja yang heavy, ya, yang berat, ya, yang sukar nak dibuat dengan banyak, dia menggunakan teknologi lah. Jadi ini dia gunakan lengan robot ini, okay, untuk membantu di kilang-kilang. Apa lagi? Banyak produk Mechatronic ni sebenarnya. Okay. Pagar automatik. Okay, pagar automatik dikawal guna apa? Dikawal guna remote control. Kita tekan, pagar pun terbuka. So, ni adalah komponen dia, motor yang dia gunakan. So, ada elemen motor hidrolik di sini. So, itulah mechanical-nya, dia bergerak, ya. Jadi, membolehkan pagar dibuka dan tutup secara automatik. Okay. Akhir sekali, escalator, ya. Escalator, tangga automatik ini. Okey, kita tengok ni banyak shopping kompleks semua ada tangga automatik ini. Jadi dia sangat-sangat membantu kita lah, adakah dia ini perlu diprogram apa-apa? Tidak. Dia sepenuhnya automatik. Kita sampai, tangga pun bergerak. Cuma ada yang lebih bijak sedikit. Dan di setengah shopping kompleks kamu tengok tangga dia ni sentiasa bergerak jalan. Ada orang ke tak ada orang ke, dia sentiasa bergerak. Betul? Tetapi ada setengah tu yang lebih bijak sedikit. Dia ada pengesan dekat sini. Kat bahagian bawah ni dia ada pengesan. Kalau tak ada orang, dia pun tak bergerak. Dia berhenti. Bila ada orang sampai saja, ada orang baru sampai kat sini, pengesan dia berjaya mengesan orang, tangga dia pun baru start bergerak. So dia akan menjimatkan tenaga sikit. Itulah antara beberapa kita lihat, ya, produk-produk Mechatronic yang banyak membantu kita dalam kehidupan seharian. Kita dah nampak, dah biasa nampak. Cuma kita tak tahu itu adalah produk Mechatronic. Tapi hari ini kita dah tahu, oh, ini semua adalah produk yang melibatkan pergerakan. So, Mechatronic. So, jadi ada kawan kita tanya, cikgu, saya hari-hari pakai handphone. Adakah handphone saya ini produk Mechatronic? Jadi saya nak tanya, ada tak komponen yang bergerak di dalam handphone ni? Dia ada yang ada bergerak, ada yang tak bergerak, kan? Kalau macam handphone saya ni tak ada komponen yang bergerak. Memanglah kita boleh gerakkan dia, tetapi dia ni tak boleh bergerak. Jadi kita anggap dia ini adalah satu produk elektronik lah. Dia bukan Mechatronic, so dia tak bergerak. Tetapi ada setengah handphone yang dia ada komponen bergerak. Sebagai contoh, kamera dia boleh naik dan turun. Naik kamera, turun. Kamera dia boleh sorok.
Jadi dia ada melibatkan mechanical di situ. So barulah dia jadi produk mekatronik. So kalau macam handphone yang biasa macam saya ni, kira produk elektronik sajalah, bukanlah produk mekatronik. Okey, baik. Kita teruskan. Itu panjang sikitlah pengenalan kita pada hari ini. Walaupun kawan-kawan kita tak ada, no problem. Boleh tengok rakaman ini nanti. Baik. Kita teruskan. Saya teruskan. Okey. So, yang soal seterusnya ni kita nak style menjawab soalan sambil saya beri penerangan seperti biasalah ya. Tak banyak. Total ada 5 soalan saja. Baik, kita terus sahaja. Saya terus saja pergi kepada soalan yang pertama. So, saya nak ni disalin di dalam buku tulis lah ya. Soalan 1. Okey. Apakah maksud reka bentuk elektronik? Soalan paling popular ditanya di dalam exam. Apakah maksud reka bentuk elektronik? Okey, kita lihat di sebelah sini jawapan dia. Saya dah tandakan. Dia ada beberapa banyak maksud, tetapi yang buku teks punya maksud, ini yang kita mahu. Inilah jawapan dia. Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu. Elektrik, mechanical, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. So, dalam exam inilah ayatnya yang dia akan berikan kepada kita. Inilah yang kita perlu tahu. Itulah maksud reka bentuk mekatronik. So, masukkan itu ke dalam jawapan kamu di sebelah sini. Boleh? Okey. Baik, itu soalan 1. Info ekstra. Beberapa info ekstra saya keluarkan di sini. Saya tak tanya soalan tapi sekadar kita tahu sahaja. Dia kata apa? Konsep mekatronik telah diperkenalkan oleh. Ada orang yang cipta. Bukan tiba-tiba. Bukan memandai-mandai. Tidak. Ada orang yang cipta. Siapa nama dia? Pencipta dia? Tetsuro Mori. Seorang berbangsa Jepun ya. Seorang jurutera kanan. Sebuah syarikat di Jepun. Pada tahun bila? Pada tahun 1969. Lama dah dicipta. Bukan baru lagi. Pada tahun 1969. Dia kata apa? Beliau mendefinisikan mekatronik sebagai aplikasi elektronik dan teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk. Jadi tetap ada perkataan mengawal kalau kamu tengok situ. Jadi sistem mekanikal biasanya manual, tapi sekarang ni kita bagi dia dikawal oleh komputer elektronik ya. Jadi pengaturcaraan yang kawal dia menjadikan dia satu sistem mekatronik. Okey. Jadi itu soalan 1, saya harap kamu jelas. Okey. Untuk soalan 1 kita boleh terus saja soalan yang kedua. Baiklah. Okey, soalan 2 ni sedikit tricky. Okey, sebab buku teks kita tak apa, saya terangkan. Kita tengok dulu soalannya. Okey, soalan 2. Okey, terdapat 4 perkembangan revolusi industri. Kita belajar sejarah sikitlah. Terdapat 4 perkembangan revolusi industri. So, di dunia kita ini, revolusi industri telah direkodkan perkembangannya dan dibahagikan sekarang ini kepada 4 revolusi ya. Revolusi industri 1.0 lah dia panggil. Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Yang terkini inilah yang nombor 4. Jadi saya nak kamu salin jawapan ni seperti mana yang saya buat. Okey, saya buat kotak saja. Tapi tak kisahlah, kamu boleh buat bentuk lain. Okey. Jadi mana jawapan kita nak cari? Kita cari di buku teks muka surat 4. Okey, yang merah saya dah tanda merah. Kita tengok dulu satu persatu. Revolusi industri 1.0. Ini dia. Okey. Revolusi industri 1.0 dia kata apa? Bermula dengan penggunaan reka bentuk mechanical bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi waktu ini manusia telah menggunakan mesin. Jadi waktu ini dah start pakai gear dan sebagainya untuk membantu tugasan harian manusia. Adakah dah ada elektrik waktu ini? Belum ada elektrik. Elektrik belum wujud. Itulah revolusi industri 1.0. Manusia telah menggunakan alatan-alatan lain, alatan-alatan mekanikal untuk membantu urusan seharian manusia.
Kemudian kita pergi kepada revolusi industri 2.0 yang warna kuning. So, ini jawapan dia. Kita tengok. Revolusi industri 2.0 bermula dengan penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kuantiti lebih besar dan cepat. Okey, itulah revolusi industri 2.0. Bila elektrik telah dicipta oleh manusia, manusia start menggunakan tenaga elektrik, jadi semua benda menjadi semakin laju selepas itu. Apa maksud laju? Kilang-kilang, sebelum ini kilang semua manual, tak ada elektrik. Tetapi setelah penemuan elektrik, kilang menggunakan tenaga elektrik. Tak salah saya, antara kilang yang pertama di dunia yang menggunakan tenaga elektrik secara menyeluruh lah di dalam kilangnya adalah syarikat pengeluar kereta berjenama Ford. Ya, itu adalah kilang yang menggunakan tenaga elektrik sepenuhnya. Okey, antara yang pertama lah. Ya. Okey, itu revolusi industri 2.0, baru guna tenaga elektrik. Okey, kita lihat yang ketiga. Revolusi industri 3.0, tag warna biru. Jawapannya di muka surat sebelah, iaitu muka surat 5 di sini. Ini dia, kita baca, saya bacakan. Kita tengok ya. Revolusi industri 3.0 bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik, baru start pakai elektronik, okey, dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. So di sini dia start dengan produk elektronik, kemudian barulah ada gabungan yang dipanggil sebagai reka bentuk mekatronik. So reka bentuk mekatronik itu wujud pada revolusi industri 3.0 lagi, dah start dah. Jadi penggunaannya lebih kepada di kilang-kilang dan sebagainya, lengan robotik dia dah start pakai ya. Okey, itulah jawapan kita bagi revolusi industri 3.0. Akhir sekali, revolusi industri 4.0, tag berwarna ungu. Okey, kita tengok. Okey, ini dia. Melibatkan penggabungan reka bentuk mekatronik bersama internet. Dah melibatkan penggunaan internet dekat sini. Internet benda, Internet of Things ya, internet benda, data raya, big data dan perkomputeran awan, cloud computing, bagi membentuk sistem pengeluaran yang pintar ataupun lebih pintar. Di sinilah yang berlaku hari ini, revolusi industri 4.0, gabungan revolusi industri 3.0 tadi dah start guna reka bentuk mekatronik, tetapi sekarang ini gabungan bersama Internet of Things menjadikan teknologi semakin canggih seperti yang kita pakai hari ini. Kita semua online, semua guna telefon saja boleh buat macam-macam. Walaupun telefon itu sendiri, saya kata tadi, tak ada komponen yang bergerak, tetapi dia digabungkan dengan benda-benda yang lain, boleh menghasilkan satu teknologi yang lebih, satu reka bentuk mekatronik yang lebih baik lah ya. Sebagai contoh, katalah tadi pagar rumah, saya kata kontrol pakai remote. Kontrol pakai remote, itu teknologi revolusi industri 3.0. Sekarang ni masuk 4.0, digabung dengan internet. Mungkin pagar rumah hanya boleh dikawal, buka dan tutup menggunakan telefon sahaja. Tekan button di telefon, pagar rumah pun terbuka. Okey, itu gabungan dia lah. Baik, kita sekarang ni di dalam revolusi industri 4.0 ya. Canggih dah kita ni, tengoklah. Kelas pun online. Biarpun tak ada kawan-kawan kita hari ni yang live Google Meet kan, tetapi kita berjayalah buat kelas online tu ya. Mungkin kawan-kawan ada halangan, ada kekangan yang lain, tak kisahlah. Tetapi kita sekarang ini di dalam revolusi industri 4.0. Baik. Saya teruskan soalan ke
3. Teknikal sedikit. Konsep cyber physical. Tak ada perkataan Melayu dia. Dalam buku teks pun tak ada perkataan Melayu. Dia guna cyber physical. Apa itu konsep cyber physical? Kita tengok sedikit. Dia maklum dah kepada kita di sini. Saya nak kamu salin ini ya. Konsep cyber physical ialah mengawal dan mengurus operasi industri dengan pakai sistem mekatronik, internet benda, data raya, perkomputeran awan dan kecergasan buatan ataupun artificial intelligence. Jadi itulah tadi yang kita cerita tadi, gabungan sistem mekatronik tadi dengan internet, big data, data raya, cloud computing, perkomputeran awan dan juga artificial intelligence tadi menghasilkan satu konsep baru yang dipanggil sebagai cyber physical. Ya, itu dia. Manalah tahu ditanya kan apa konsep cyber physical? Kita dah ada jawapannya tadi. Masukkan jawapan kamu di sini. Okey. Baik, saya terus sahaja ke soalan keempat. Okey. Soalan keempat direct dia tanya kita 9 teras. Ini memang favorite lah. Soalan favorite. 9 teras dalam revolusi industri 4.0. Apa itu 9 teras? 9 terasnya ada di sini. Inilah dia 9 terasnya, iaitu yang pertama. Saya tanda ABC tadi. Yang pertama A, robot berautomasi. Yang kedua, persepaduan sistem. Ketiga, internet benda, Internet of Things. Keempat, simulasi. Kelima, pembuatan bahan tambah. Keenam, perkomputeran awan. Ketujuh, realiti terimbuh ataupun augmented reality. Ke-8, berapa tadi? Ke-8, data raya. Dan ke-9, keselamatan cyber security. Okey, itulah dianya 9 teras yang perlu ada, 9 teras yang dalam revolusi industri 4.0 saya nak kamu masukkan di sini. Okey. Kita tak berceritalah selanjut setiap satu ni sebab satu-satu tajuk ni pun memang panjang. Nak cerita pasal robot bukan sekejap-sekejap kan. Tetapi tak apa, untuk level kita ni kita sekadar tahu dulu ke-9 teras ini adalah yang terdapat di dalam revolusi industri 4.0. Okey, nanti kita tengok insya-Allah ada masa kita lihat satu persatu. Baik, kita nak pergi soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni dia macam aktiviti sedikit ya. Saya tunjukkan dekat sini. Okey, apa saya nak kamu buat adalah saya nak kamu salin jadual ni, okey. Kemudian kita nak isi. Macam mana nak isi? Soalan 5 ni senang saja. Jawab satu persatu soalan dia. Kita jawab sama-sama sekarang. Kita tengok contoh dia bagi. Contoh. Di sini ada disenaraikan kita beberapa produk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 produk. Kita nak menganalisis setiap satu produk ni. Produk yang pertama adalah periuk nasi elektrik. Saya percaya banyak rumah ada periuk nasi elektrik ni kan. Okay, kita tengok. Dia tanya kita kriteria ni. Adakah produk menggunakan tenaga elektrik? Mestilah betul kan. Nama pun periuk nasi elektrik. Adakah produk mempunyai panel kawalan sendiri? Ada tak switch-switch yang kita boleh tekan? Ada. Tekan. Dah letak beras, letak air, kita mesti tekan switch dia. Kalau tak tekan, nasi tak masak. Jadi adalah tu panel kawalan. Adakah produk mempunyai bahagian yang boleh bergerak? Boleh bergerak tak? Tak boleh bergerak. Kalau bergerak, kita yang lari. Tak ada. Periuk nasi kau tak bergerak. Letak kat dapur lah dia. Okay? Tak ada. Adakah produk mempunyai penderia? Ada tak dia sebarang penderia? Ada ke tak ada? Ada. Sebab apa ada? Apabila nasi tu masak, cukup tempoh masa panas dia, switch dia akan naik secara automatik. Tak, switch dia naik. Kan itulah dia punya penderia, ada penderia. Adakah produk berfungsi secara automatik? Ya, dia berfungsi secara automatik, separuh automatik lah ya, tapi masih kira automatik.
Okey, kita lihat yang kedua, mesin basuh automatik. Adakah produk menggunakan tenaga elektrik? Semestinya. Adakah produk mempunyai panel kawalan sendiri? Mesin basuh. Ada panel tak? Ada. Tekan dulu. Tet, 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 tet. Baru dia basuh. Adakah produk mempunyai bahagian yang boleh bergerak? Ya, bergerak kan? Berpusing di dalam dia. Adakah produk mempunyai penderia? Ada penderia ke tidak? Tak tahu. Ada penderia. Di mana penderia dia? Di dalam mesin tu sendiri. Kamu perhatikan. Kamu boleh eksperimen sendiri tengok. Kalau kamu letak 2 helai baju, dia hanya menggunakan sikit je air. Kalau kamu letak 10 helai baju, dia akan guna air yang lebih banyak. Jadi mana dia tahu baju ada 2 ke baju ada 10? Itulah penderia yang terdapat di dalam mesin basuh tersebut. Dia boleh kesan. Okey. Baik, yang terakhir sekali, adakah produk berfungsi secara automatik? Ya, produk itu berfungsi secara automatik. Okey. Nak lagi contoh saya buat satu lagi. Okey, saya buat satu lagi. Yang lagi 4 ni kamu yang selesaikan. Boleh ya? Saya buat satu lagi. Kita buat sama-sama satu lagi. Kipas siling automatik. Kipas siling automatik. Maksud dia macam mana ni? Allahu Akbar. Saya punya ni Siri berbunyi pula lah. Lupa nak off. Okey, bagaimanakah kipas siling automatik ni? Maksud kipas siling automatik ni, dia berfungsi menggunakan remote. Lebih canggih lagi, dia boleh dikawal. Sebagai contoh, gunakan telefon sahaja. Tekan-tekan, kipas pun on. Tekan-tekan, kipas pun off. Itu maksud dia kipas siling automatik. Kita lihat satu persatu. Adakah produk menggunakan elektrik? Semestinya menggunakan elektrik. Adakah produk mempunyai panel kawalan sendiri? Ada panel tak? Dekat kipas tu ada panel tak? Tak ada panel. Sebab apa tak ada panel? Sebab kita pakai remote ataupun kita guna phone sahaja. Dekat kipas tu tak ada apa-apa pun yang boleh ditekan. Okay? So,